A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian hadis 40 hadis akhlak yang mulia. Dan kita masih lagi berada pada hadis yang ke-41, di mana telah kita ambil potongan hadis yang pertama pada hadis yang ke-41 ini. Dan berbaki pada hari ini kita nak menyambung lagi mengambil hadis yang kedua, pada hadis yang ke-41 ini, yang mana hadis kedua-dua hadis ini maksud saya berkisar tentang kebersihan dan kerapian serta kekemasan yang merupakan salah satu daripada perkara penting menurut agama, dan ini satu perkara yang tak boleh dipandang mudah dan diremehkan oleh orang-orang Islam, sebab salah satu tarikan yang menjadi tarikan untuk orang-orang di luar sana tertarik kepada Islam adalah kerana Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mementingkan nilai-nilai kekemasan, kerapian, kebersihan dan juga secara umumnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan. Jadi telah kita ambil hadis yang pertama. Untuk saya suka untuk saya membaca kembali hadis ini untuk mendatangkan semula ingatan kita kepada hadis ini. Yang mana hadis yang pertama ni datang daripada sahabat yang bernama Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan terjemahan daripada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus rombongan sahabat yang akan keluar meninggalkan Madinah bermusafir, mungkin dalam konteks dakwah ataupun perniagaan. Jadi apa sahaja misi rombongan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar tidak dinyatakan secara jelas oleh hadis, tetapi kita nak lihat apakah pesanan Nabi kepada mereka, apakah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan tersebut. Kata Nabi, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu. Ini dua benda yang dipesan oleh Nabi SAW kepada rombongan para sahabat yang akan bermusafir meninggalkan Madinah. Fa'aslihu rihalakum, perbaikilah ataupun perbaiki kenderaan-kenderaan kamu. Dan kemudian wa aslihu libasakum, rapikan pakaian-pakaian kamu. Sebab ini adalah image Islam yang akan dilihat oleh orang-orang yang berada di luar sana. Kemungkinan besar mereka itu akan mendatangi suatu tempat yang bukan dihuni oleh orang-orang Islam. Maka bila melihat rombongan umat Islam yang diutus oleh Nabi SAW, yang pertama dengan kenderaan-kenderaan yang elok, dengan unta-unta yang sihat, yang kuat, yang mampu menempuh perjalanan jauh, maka ini merupakan pasaran kepada Islam. Tetapi kalau unta yang datang tu unta yang ada 4 kaki yang boleh gunanya 2, unta-unta yang demam, unta-unta yang sakit, yang breakdown tengah jalan, jadi mungkin tak membawa image yang baik kepada Islam. Mungkin orang akan berkata, inikah Islam? Mundurnya mereka, lemahnya mereka, miskinnya mereka, susahnya mereka. Macam mana kami nak terima Islam kalau dibandingkan unta mereka dan unta kami? Mungkin ketika itu unta kami lebih kuat, lebih baik berbanding unta-unta mereka.
Sebab itu Nabi pesan dekat sahabat, fa aslihu rihalakum. Sebelum kamu nak bermusafir, pastikan kamu ada kenderaan-kenderaan yang bagus. Ini image. Kemudian wa aslihu libasakum. Kamu kena kenakan pakaian yang rapi, pakaian yang kemas. Sebab nanti kamu akan mendatangi suatu kaum yang belum mengenali Islam. Tengok orang Islam tu smart, orang Islam tu rapi berpakaian. Ini adalah pasaran kepada Islam. Tapi kalau orang Islam tu mundur, tengok yang sampai pun comot, yang sampai pun koyak rabak pakaiannya, yang sampai pun lemah, selekeh, maka ini merupakan perkara-perkara yang akan memberi tamparan negatif kepada Islam. Jadi ini tajuk yang telah kita bincangkan secara panjang lebar di kuliah-kuliah kita yang lalu. Dah hari ini kita nak sambunglah hadis yang kedua, masih lagi berkaitan dengan imej umat Islam yang perlu dibangunkan. Hadis yang kedua, wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi apa maksud hadis yang kedua ini? Daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, tidak masuk syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sifat takabur walaupun hanya sebesar zarah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Tak akan masuk ke dalam syurga orang-orang sombong. Tak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang takabur, walaupun kesombongan dan ketakaburan itu hanya sekadar 1%, 0.001%, walaupun hanya sekadar sebesar biji sawi di dalam hatinya. Lalu mendengarkan kenyataan Nabi SAW, lalu seorang sahabat bertanya. Dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, bahawasanya seseorang lelaki suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus, yakni apakah yang demikian itu juga dihukumkan sebagai takabur? Kata Nabi tadi apa? Tak akan masuk syurga orang sombong. So sahabat ni risau. Dia kata, ya Rasulullah, adakah orang yang suka berpakaian dengan pakaian yang cantik dan mengenakan kasut yang bagus itu sombong? Adakah sombong itu kelihatan pada penampilan? Kalau sombong tu kelihatan pada penampilan, kita kena pakai baju koyak rabak semua. Kena pakai pakaian yang comot, baru tak sombong. Kalau pakai elok, sombong. Naik kereta bagus, sombong. Pakai kasut mahal, sombong. Bawa beg LV, sombong. Nampak ya? Pakai jenama-jenama canggih, sombong. Jadi sahabat ni bertanyalah, ya Rasulullah, bagaimana pula dengan kami ataupun seorang lelaki yang suka pakaiannya bagus dan kasutnya elok? Adakah orang yang berpenampilan dengan penampilan kemas, bagus, rapi itu pun sombong juga? Jadi apa ulasan Nabi? Ada kaitan dengan hadis yang pertama tadi. Kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan ia suka kepada yang cantik. Itu pertama. Allah itu cantik, Allah suka kepada kecantikan. Jadi kita dah boleh faham bahawa yang namanya kecantikan, yang namanya kekemasan, yang namanya kerapian itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, sebab Allah suka kepada yang cantik. Cantik itu masuk kemas, masuk rapi, maksudnya sedap mata memandang. Allah suka. Dan kemudian kata Nabi SAW menjelaskan maksud takabur. Takabur itu kata Nabi, apa itu takabur? Kata Nabi, batarul haq. Takabur itu adalah bila mana seseorang itu menolak akan kebenaran. Itu dipanggil sombong. Dan kemudian waghamtun nas diterjemahkan di sini menipu manusia, tetapi waghamtun nas kalau lihat dalam terjemahan yang lain, suka kepada menghina manusia. Jadi makna dua sifat sombong, dua ciri daripada ciri kesombongan. Yang pertama, batarul haq, dia tak terima kebenaran, tu sombong. Dalam bahasa Melayu kita panggil bodoh sombong. 1 campur 1, 2, dia kata 4. Kita kata 2, dia kata 4. Kita bagi formula boleh jadi 2, dia tak nak, dia kata tetap 4. Tu bodoh, sombong. Batarul haq, kebenaran dah jelas, kebenaran depan mata pun tak nak terima kebenaran ni, sombong, kata Rasulullah. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas maksudnya menghina manusia, mengejek manusia. Pakai pakaian cantik tak salah, yang salah ejek orang yang tak ada pakaian seperti dia, baru jadi sombong.
Waramtun nas, ada kemewahan tak salah, tapi hina orang yang miskin dan susah, baru jadi sombong. Maka selagi orang itu tidak menghina orang lain, tidak mengejek, mencaci orang lain, walaupun dia ada kelebihan, dia ada berbagai-bagai kelebihan, itu tak lagi dikategorikan sombong. Jadi mafhum hadis menjelaskan kepada kita apa? Bahawa kesombongan itu tidak didasarkan kepada penampilan seseorang, itu paling penting. Tetapi kesombongan itu sesuatu yang dikaitkan dengan sifat hati. Jadi kalau hati itu ada rasa dia bagus, kalau hati itu ada rasa dia betul, kalau hati itu ada rasa nak hina orang, baru dia jadi sombong. Ya, tapi kalau sekadar dia berpakaian elok, balik kepada hadis, sekadar mengenakan kasut yang bagus, itu tak dihukumkan sombong. Jadi kita pun kena berhati-hati dalam apa? Dalam menilai. Kadang-kadang di kalangan orang Islam ni, tu yang kadang-kadang jadi takut nak pakai pakaian bagus tu, jadi takut nak bawa kenderaan elok-elok, takut orang kata sombong. Ya, takut orang kata sombong, sebab manusia menghukum sombong tu pada penampilan. Alah, belagak lah tu, dia kata. Dia tak kata sombong lah, istilahnya belagak lah tu, action lah tu. Dia ingat dia seorang aja ada, tu maknanya dia menghukum kau orang tu sombong. Pada Islam, Allah suka kepada kecantikan, Allah suka kepada yang cantik-cantik. Ini masih ada kaitan dengan hadis pertama. Ini berkaitan dengan image Islam. Ya, jadi kita ambil total umum hadis. Saya tak nak cerita sangat tentang kemajuan yang berkaitan dengan diri peribadi umat Islam secara individu, tapi saya nak sentuh hadis ni dalam konteks pembangunan umat Islam secara total. Nampak ya? Ini ada kaitan dengan apa pesan Nabi tadi kan kepada rombongan sahabat yang nak bermusafir. Perbaiki kenderaan kamu, elokkan kenderaan kamu, dan rapikan pakaian kamu. Ini image. Ya, sebab tu hari ni kita nak agenda pembangunan umat Islam ni, ya, tak boleh tidak mesti diberikan perhatian. Ini penting tuan-tuan. Ni hadis ni balik situ. Ni bukan cerita setakat keluar pakai elok, ada kena. Ini kecil. Yang kita cerita besar, ummah. Kalau kita lihat, saya baca satu kajian di Indonesia. Indonesia salah satu negara yang mempunyai penduduk yang ramai lah, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain. Ya, populasi penduduk Indonesia semasa sekitar 270 lebih juta. 278 juta tu populasi penduduk Indonesia, dan umat Islam mendominasi. Umat Islam Indonesia semasa ni 231 juta, sekitar 87%. Ni saya takut cakap angka sebab ini orang perangkaan semua ni kan salah sebut orang, tapi umum-umum je lah. Yang saya ingat-ingat salah minta maaf. Jadi populasi Indonesia ni 278 juta, umat Islam 231 juta besar. 87% daripada keseluruhan populasi Indonesia. Banggalah kan, ramai lah 231 juta. Ya, sebuah negara yang mempunyai kapasiti umat Islam terbesar di dunia. Tapi saya baca satu jurnal kajian yang membicarakan tentang kemerosotan dominasi umat Islam di Indonesia. Maknanya umat Islam Indonesia ni sebenarnya walaupun 231 tu besar, 87% tu besar, ya, tetapi dia sebenarnya mengalami kemerosotan. Sebab Indonesia dulu, ya, beberapa tahun yang lampau, ya, maknanya umat Islam di Indonesia mendominasi lebih 90% daripada keseluruhan populasi Indonesia. Ni dah menurun. Ya, dulu pernah cecah 95%, pernah cecah 92%, menurun, dah hari ni 87%. Tapi masih besar lah, 231 juta. Ya, saya suka baca kajian tu. Jadi kenapa populasi umat Islam di Indonesia mengalami penurunan? Apa masalah dia? Apa masalah sehingga ramai umat Islam di Indonesia yang berhijrah kepada agama lain? Ya, bayangkan dia pernah cecah 95%. Walaupun ketika itu mungkin jumlah keseluruhan penduduk Indonesia 220 juta kemungkinan. Tetapi 95%. Tapi sekarang dah jadi 87. Masih besar, tapi berdasarkan kajian ini sudah ada penurunan. Maka dilihat apa sebab orang Islam di Indonesia ni berhijrah menganut agama lain. Agama yang popular sekarang ni adalah agama Kristian. Jadi apa masalah ni? Masalah ni bila punya kaji, hantar orang-orang membuat kajian, maka dapat satu masalah yang paling utama yang menyebabkan populasi penduduk Islam Indonesia mengalami penurunan walaupun jumlahnya masih besar.
Tak dapat tidak, apa punca yang paling besar? Punca yang paling besar kerana kemerosotan ekonomi, kemunduran dan pendidikan yang rendah. Baik ya? Jadi bila orang Islam di Indonesia hidup dalam keadaan susah, pendidikan mereka rendah berbanding dengan pendidikan penganut agama lain. Ekonomi mereka Masya Allah teruk. Orang kata apa sebut? Gembel lah kalau kat sana tu kan. Merempat lah. Tidur di bawah kolong, tidur di bawah jambatan. Itulah orang Islam. Maka disebabkan kemunduran umat Islam, akhirnya umat Islam berhijrah menganut agama lain yang dilihat lebih maju. Nampak? Ni saya nak sebut hadis ni, walaupun kita baca dalam konteks individu kan, tapi faham tu kena besar. Lepas tu kita nak faham ni dia ada impak kepada pasaran agama Islam. Tengok kata Nabi, fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum. Kamu nak bermusafir ke suatu tempat yang orang tak kenal Islam, tolong bawa kenderaan yang bagus-bagus, tolong pakai pakaian yang elok-elok. Ini image. Jadi orang kat sana tu dia tak dengar lagi tentang Islam. Dia tengok Islam tu cantik, untungnya sihat-sihat, untungnya kuat-kuat. Orang Islam pula, ya Allah, tengok pakaian canggih-canggih. Ini tarikan awal. Persepsi awal dah terwujud dengan sebab melihat yang bagus-bagus. Ini kajian Indonesia. Tetapi berbeza dengan peningkatan umat Islam di Eropah dan di Amerika. Kita di sebelah Asia ni, Indonesia jadi pusat kajian. Sebab apa? Sebab dia mempunyai populasi penduduk, Asia Tenggara masuk saya, populasi penduduk Islam yang teramai, 231, besar, tapi penurunan 87%. Kenapa? Sebab susah. Kenapa? Sebab mundur. Pendidikan mereka rendah, ekonomi mereka merudum, miskin. Yang papa-papa tu orang Islam lah. Maaf saya bukan nak kritik negara jiran, tapi itu fakta. Tetapi Islam bangkit di Eropah dan Amerika. Maju. Sebab apa? Sebab di sana, orang di sana melihat Islam sebagai suatu agama yang maju. Lepas tu kalau ke Eropah, Muslim tu dia high class. Di Amerika, Muslim tu terpelajar. So di sana dia penilaian terhadap Islam tu berbeza. Dan ambillah hari ini perkembangan Islam di Eropah ni cukup, dan dalam kajian pun sekitar 2030 populasi umat Islam akan meningkat kepada lebih 8 bilion. Lebih kepada kita kata sekarang ni umat Islam sekitar 1.2 bilion lah, akan mencecah hampir lebih kepada 3 bilion. Ni kajian lah. Terutamanya di Eropah. Sebab di Eropah ni masuk Islam ni high class. Nampak mereka kaitkan Islam dengan kemajuan ilmu, mereka kaitkan Islam dengan kemajuan intelektual. Dia masuk Islam. Tapi kalau dalam konteks negara kita atau Asia Tenggara, dia tengok Islam tu mundur, dia pasaran dia tak ada. Ni saya nak lihat. Lepas tu saya kata tadi, hadis ni dia terang tentang usaha pembangunan umat Islam kena berjalan bersungguh-sungguh. Ni kita dah mendekati kan cerita pilihan raya kacau pula kan. Bukan nak sebut agenda pembangunan. Siapa pula yang memerintah? Dia kena fikir agenda kemajuan dan pembangunan umat Islam. Umat Islam dia kena dapat air bersih. Orang Islam dia mesti pakai elok. Sekolahnya mesti canggih-canggih. Orang Islam mesti menguasai teknologi. Ni kena fikir. Ni para pemimpin kena fikir. Kita kat Parlimen Malaysia tahu, kita kat Parlimen 222 kan. Berapa ramai ahli Parlimen Muslim di Dewan Rakyat? 148 orang tahu. 148 orang. Baki 74 orang yang bukan Islam mendominasi. Tak kisahlah kalau orang kata kerajaan perpaduan, maaf saya sebut ni cerita umum, saya tak cerita parti. Hatta dalam kerajaan semasa pun yang mendominasi adalah ahli Parlimen Muslim. Masih mendominasi 74 daripada 100 berapa. Total keseluruhan ahli Parlimen Muslim, saya tak cerita latar belakang kerajaan ke pembangkang keseluruhan yang duduk dalam Dewan Rakyat 148 orang Muslim. 120 dari Semenanjung, 28 daripada Malaysia Timur, Sabah, Sarawak. Mana kalau nak fikir satu agenda pembangunan umat Islam dah boleh sangat-sangat. Tapi kadang-kadang kita pun kecewa kan, gaduh je. Dia ni kata dia betul, dia ni kata dia paling betul.
Saling bersaing. Tak perlu bersaing. 148 jangan bersaing. 148 fikir agenda pembangunan umat Islam. Macam mana nak bangunkan umat Islam, nak majukan pendidikan mereka, ya, nak jadi umat Islam ni hidup dalam ketamadunan. Ni penting. Ni bagi saya ini politik matang lah. Selangor Selangor. Ni Selangor ni ya, saya mengundi lah hari Sabtu ni, tuan-tuan saya tak tahulah. Ya, saya ni warga negeri Selangor kan, saya mengundi di negeri Selangor. Selangor kita ada 56 DUN yang akan dipertandingkan, dan semasa lah yang dah ada bubar. Ya, jumlah keseluruhan 56 ahli Dewan Undangan Negeri ya. Kita masih mendominasi tau, 36 adun Muslim dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Saya tak cerita latar belakang di kerajaan, saya cerita Muslim. Ya, bayangkan yang kita duk bising-bising negeri Selangor ni, populasi penduduk negeri Selangor tu kajian perangkaan terkini 7.2 juta. Orang Islam negeri Selangor 61%. Saya kata saya cukup takut dengan angka ni. Ini orang perangkaan depan saya ni. Ya, 7.2 juta rakyat negeri Selangor, 61.1% Muslim. Dominasi tak? Dominasi. Bukan hanya rakyat Muslim yang majoriti, pemimpin dalam konteks Dewan Undangan Negeri Muslim majoriti. 56, jangan risau ya. Yang non-Muslim 20 je. 36 Muslim, 36 Muslim. Cubalah fikirkan satu agenda pembangunan untuk umat Islam, contoh ya, di negeri Selangor. Kita dah bersyukur, alhamdulillah sekarang. Selangor salah satu negeri maju lah dalam Malaysia kan. Alhamdulillah, kita ada masjid hebat, Masjid Sultan Salahuddin. Ni masjid yang kedua terbesar tau di Asia Tenggara, pertama terbesar kat Malaysia ni. Ya, ni yang dirasmikan oleh almarhum Yang Maha Mulia Sultan Selangor dulu tahun 11 Mac 88 kan. Ni tuan-tuan kajian sembahyang sana kan. Ni masjid yang terbesar tau di Malaysia, kedua terbesar Asia Tenggara selepas Masjid Istiqlal di Jakarta. Ya, mai ni Selangor negeri maju. Ya, 88 dulu waktu mula-mula dulu pergi masjid negeri Selangor ni, Masjid Sultan Salahuddin ni, oi, ambil wuduk tak jumpa paip tau. Dulu-dululah. Ya, di mana sistem wuduk canggih. Ya, puas cari kepala paip tak ada, rupa hulur tangan air keluar dulu, tapi dah dikemas kini tahun 2007 dah diselaraskan, manual balik. Kecuali tempat wuduk VVIP lah, tu masih dalam teknologi yang canggih. Ya, rupanya jadi masalah juga. Ya, canggih sangat ni sebab dia tak ambil wuduk, dia main air je. Jadi lambat pula, orang beratur lama nak tunggu dia habis ambil wuduk. Tahun 2007 pentadbiran Masjid Sultan Salahuddin kembalikan balik kepada cara manual. Maknanya pakai paip senang, habis wuduk belah. Tidak, dia main air je. Tak cerita kecanggihan. Ni teramai 12,600 tau kapasiti. Orang boleh bersalat di Masjid Sultan Salahuddin. Besar, kubah terbesar di dunia ni. Ni kemajuan. Sebab tu hari dalam konteks nak hadapi pilihan raya ni, saya tak nak cerita sangat tentang gaduh, saman dia, terima saman, yang ni menyorok ni keluar, pening. Ya, apalah kiranya dalam konteks negeri Selangor keseluruhan, ahli Dewan Undangan Negeri Muslim fikir agenda pembangunan umat Islam. Sebut tadi 36 ya, 36 tau majoriti tau negeri Selangor Muslim semasa lah ni dah bubar. Tak tahulah kemudian nanti kan. Dalam Parlimen 148 tau, dari 222. Tak kisahlah parti apa pun, blok mana pun, mesti ada agenda untuk umat Islam. Kita pernah lalui zaman kegemilangan. Dulu pasaran Islam, dulu ya, sebelum kejatuhan Empire Osmaniyah yang merupakan kekuatan terakhir umat Islam, jatuh 1924, habis. Lumpuh sampai hari ini. Orang Islam tak jadi satu umat yang kuat. Hilang segala kemajuan ketamadunan yang kita bina kan. Alhamdulillah saya ada rezeki, saya pergi banyak dah negara-negara bekas jajah umat Islam. Ya, kalau negara-negara Islam sendiri, saya alhamdulillah ke Asia Tengah saya dah pergi banyak negara stan-stan. Saya tengok negara di Balkan. Saya tengok banyak kesan-kesan tinggalan. Saya ke Andalus, ke Spanyol, saya tengok ya Allah majunya umat Islam. Ya, kota Granada, Alhamranya. Ya, hebat tuan-tuan. Ya, kebangkitan umat Islam, tamadunnya kan. Kalau kita pergi pula ke negara-negara bekas Empire Umayyah, Bani Umawi, pergi pula jajahan ataupun bekas Empire Abbasi,
Ya, naik pula Safavid, naik pula Andalus, naik pula Osmaniyah, pergi ke Balkan, sampai masih ada ni kota-kota yang dibangunkan oleh Osmaniyah. Ya, di Asia Tengah juga demikian tuan-tuan. Pergilah ke Uzbekistan, ke Kazakhstan, pergi ke Turkmenistan, Tajikistan, tapi bukan go Ustaz. Tengok kesan-kesan tinggalan empire Islam yang terdahulu. Hebat. Waktu tu Eropah gelap. Eropah menjalani zaman kegelapan, kemunduran. Jalan-jalan di Eropah semuanya berdebu, tai kuda penuh. Kota-kota besar seperti Granada, kota-kota besar seperti Baghdad dah membangun. Inilah kemajuan. Ini pasaran. Sebab tu saya kata dalam konteks domestik Malaysia, sudah gaduh-gaduh ni tak selesai masalah. Fikir agenda ni tak apalah, nanti habis 12 bulan ni okeylah, redalah, mana menang mana kalah. Yang menang buat kerja. Bangunkan agenda pembangunan umat Islam, bekerja. Tak kisah state mana pun, tak kisah. Orang Islam mesti maju, orang Islam mesti elok, orang Islam mesti dapat air bersih, orang Islam mesti ada pendidikan yang baik, orang Islam mesti ada kemajuan ekonomi, orang Islam mesti yang hebat-hebat tu Islam lah. Ni kita nak. Lepas tu ni maksud Rasulullah. Nabi bukan cerita setakat kamu pakai kasut bagus, kamu pakai, tak. Agenda Nabi besar. Agenda Nabi untuk ummah. Nabi tak cerita setakat seorang dua, Nabi tak cerita setakat rombongan tu aja. Nabi cerita ke depan umat Islam. Mesti ada kenderaan yang bagus, mesti ada pakaian yang elok. Mana orang Islam dia mesti keluarkan diri daripada perkara-perkara yang negatif tadilah. Inilah harapan kita kan, menjelang pilihan raya ni 12 hari bulan. Harapan saya siapa pun yang menang di negeri Selangor ni, dalam konteks negara, maka bangunkanlah. Sudahlah sebab kita bertengkar tak selesai tuan-tuan. Tak apalah, buat masa ni memanglah tawarkanlah apa yang boleh ditawarkan, tak ada masalah. Sebagai pemilih, sebagai rakyat, kita memilih yang kita rasa mampu, yang kita rasa munasabah, yang kita rasa relevan, tu hak masing-masing. Tapi selepas 12 hari bulan, jangan terus bergaduh lagi. Ini agenda pembangunan umat Islam ni. Di negeri Selangor kita ada lebih 61% umat Islam dari 7.2 juta rakyat Selangor. Kena fikir umat Islam di Selangor macam mana. Kalau konteks negeri Selangor ni, ramai kita ni di kalangan B40 kan. Jadi ramai ni di miskin bandar. Orang Islam di Selangor majoritinya berada di kalangan miskin bandar. Ini fakta. Pemimpin negeri Selangor kena fikir macam mana nak keluarkan orang Islam daripada kategori tadi. Terpulanglah macam mana pun, dalam konteks negara lebih besar. Umat Islam kat Malaysia ni berapa tuan-tuan? Orang Islam kat Malaysia dah cecah 20 juta tau. Populasi Malaysia 33.4 juta. Orang Islam dominasi lebih 64%. Mana orang Islam di Malaysia sekitar 20 juta lebih sikit, 20 juta 400 ribu lebih kurang. Ni 148 orang yang diberi mandat dan amanah, kena fikir ni. Jangan main sentimen. Ni orang camp ni tak ada camp. Yang ni kena majukan, ni nanti dulu. Tak ada. Semua kena dibangunkan. Sebab kita dominasi 20 juta tau dari 33.4 juta. Kalau ada konflik di kalangan pemimpin Islam, yang terkesan umat Islam, yang terkesan rakyat yang beragama Islam. Tu benda ni nasihat ni, mandat terakhir, wasiat terakhir sebelum 12 hari bulan. Tapi lebih tepat ni wasiat ni kepada para pemimpin lah. Baru ni biasalah kan, kadang-kadang tengah ceramah terserempak calon. Biasalah, terserempak calon sekarang biasa. Sebab calon pun memang cari kita. Tapi harap-harap lepas menang besok selalulah terserempak. Jangan lepas menang kita cari tak jumpa-jumpa, tak nak macam tu lah. Sekarang ni terserempak, kejap sikit terserempak. Saya pesankan kawan-kawan ataupun calon, saya kata senang je, niat lillah. Yang kedua, tolong fikir untuk ummah. Tu dua ni. Parti apa pun yang awak wakili, siapa pun yang awak dokongi, itu hak awak lah. Tapi saya pesan calon yang saya jumpa ni, saya kata pertama lillah ta'ala. Ni baru jadi ibadat ni. Yang kedua saya kata agenda ummah. Nombor 2, agenda ummah tu meliputi agama, meliputi segala-galanya lah.
yang membawa ummah ni ke arah yang lebih baik. Ini mesti ada dalam kepala setiap pemimpin umat Islam khususnya. Dan memang itu majoritinya pun. Jadi saya rasa tak boleh nak dikesampingkan agenda tu, sebab yalah dengan populasi penduduk Muslim 20 juta 400 ribu, takkan utamakan minoriti kot. Ini majoriti. Negeri Selangor pun sama kan, 7.2 juta 61.1% Muslim. Takkan agenda minoriti lebih besar berbanding agenda majoriti, nampak? Apatah lagi Islam agama rasmi persekutuan Malaysia sebagai salah sebuah negara Islam, ni kena bawa ke depan. Itulah saya tak baca syarah hadis ni sebab syarahnya sikit. Jadi saya syarahkan panjang sikit dalam konteks ummah. Jadi dua hadis Nabi SAW yang kita ambil ni berkaitan penekanan Rasulullah terhadap kekemasan, kerapian, umumnya kemajuan umat Islam, bukan hanya dalam konteks individu Muslim, tapi Nabi lebih mempunyai ataupun Nabi lebih memandang jauh ke hadapan pembangunan umat Islam di masa hadapan. Barulah orang respect dengan orang Islam. Ekonominya begini, pendidikannya canggih, sekolah-sekolah umat Islam ya Allah up to date, masjid-masjid umat Islam. Lepas tu saya tak ada hal dengan pembangunan kota Mekah ini. Tengok hari ni kan, orang daripada Madinah ke Jeddah, Madinah ke Mekah naik train, punya cepat, tempoh perjalanan jadi singkat, kemudahan-kemudahan yang hebat, kemajuan-kemajuan teknologi yang canggih-canggih. Silakan, ini pasaran kepada Islam. Tapi kalau orang Islam masih pergi Mekah naik unta, sampai berbulan-bulan naik kapal laut, sedangkan orang dah pakai roket, orang dah pakai jet, orang dah pakai kenderaan yang maju, kita masih habis. Siapa nak masuk Islam? Siapa nak Islam? Mundur. Lepas tu kata pasaran Islam di Eropah sedang meningkat. Orang Islam di Eropah dianggap orang bijak, orang maju, orang hebat. Tu di Eropah. So baru ni saya jumpa seorang kawan saya. Bukan kawan lah, isteri dia kawan saya, orang Sarawak asal. Tapi suaminya dia orang Holland, tapi dia bekerja dalam oil and gas di banyak negara, dan dia masuk Islam sejak umur dia 23 tahun, sekarang umurnya 67 tahun. Dia pernah menetap di Amerika, di seluruh dunia lah, kerana dia bekerja di sebuah syarikat oil and gas besar di Amerika. Dan baru ni saya jumpa dia. Jumpa pun bukan kedai mamak, Starbucks tau dia main. Ustaz duduk Starbucks, nak jumpa Starbucks. Saya tak jumpa kedai mamak sebab dia ajak pergi Starbucks. Nampak Starbucks, maju nampak pergi Starbucks, sembang sampai ke malam. Starbucks berdekatan ke LCC lah, cari sendiri lah mana kan. Jumpa sembang, dia ceritalah tentang pasaran Islam di Afrika. Semasa ni dia bertugas di Kongo. Dia banyak ditempatkan di sebelah-sebelah negara West Afrika, mana Afrika Barat yang mundur. Orang Islam berperang, Sudan tak habis-habis bergaduh. Lepas tu pasaran Islam di Afrika merudum. Dia sebagai orang yang convert, tapi dia convert tahun 79, umur 67, dia rasa malu yang keadaan orang Islam yang merompak, yang mencuri. Sedangkan yang bukan Islam, agama di sana antaranya Kristian, hebat-hebat, maju-maju. Ini cerita secara umum tentang Afrika. Banyak negara Islam, banyak negara Islam nak sebut di Afrika tu banyak. Semuanya teruk, semuanya merempat, semuanya makan batu, makan pasir. Asal ada orang punya rembat. Nampak ada peluang sapu, tak tanya siapa punya. Itulah orang Islam. Malu dia kata. Sebab dia ni orang putih, dia berkawan dengan bangsa dia yang sebangsa tapi berlainan agama. Selalu dia ni jadi sasaran sindiran. Walaupun dia dah masuk Islam sejak 79. Istrinya warga Malaysia lah. Dia selalu disindir lah. Betul ke pilihan awak ni? Betul lah agama awak tu hebat. Dia macam tu, dia tak tahan. Tapi nak macam mana? Realitinya begitu. Jadi kita tak nak lah. Jadi dengan sebab kemunduran, sebab kita ni teruk, maka orang tak berminat nak dekati Islam. Orang tak nampak Islam tu bagus, tak nampak Islam tu best. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan saya dan semua mendapat manfaat daripada hadis ini, dan mudah-mudahan kita bangunlah untuk para pemimpin, calon-calon pemimpin yang akan bertanding pada hari Sabtu ini. Maka letakkan agenda besar dalam agenda masing-masing adalah untuk pembangunan umat Islam keseluruhannya, kerana Islam tu yang perlu kita bawa. Parti kita ataupun kumpulan kita tu nombor 2, Islam nombor 1.
Lebih tinggi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Jika semua ada agenda yang sama, insya-Allah ya, orang Islam akan mencapai apa diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup sekadar itu, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Tutup majlis membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Takabbalallahu minkum.